Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa, seperti saya janjikan, saya masuk hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan sambungan selepas 2 kali cakap hubungan titik hitam di langit ataupun titik hitam di apa kita katakan black dot in the sky, black dot in horizon. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang sebuah cakap mengatasi sesuatu yang kita hadapi sebagai satu sembang-sembang master course supaya agar ramai lagi boleh mengikuti apa yang akan saya sampaikan di sini, sebab ini merupakan masa yang ketiga, the third time. Semalam petang saya buat kali yang kedua. Jadi siapa yang ada kelapangan rasa tu, saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah kita akan sedikit banyak bercakap apa dia yang dikatakan titik hitam itu. Okey, saya ulang balik. Titik hitam itu merupakan sesuatu yang kita tak pasti apa dia. We do not know yet what it is. Setengah orang dia tunggu sampai titik hitam itu jadi besar, baru dia nampak sesuatu. So bila titik hitam itu datang, menunjuk kata it's too late, we want to change. Jadi dalam arti kata, kalau orang yang berniaga, dia akan melihat trend-trend, suasana, perjalanan sesuatu, sama ada environment, permintaan, increasing and decreasing of prices, increase or decreasing raw material dan what not. Itu menunjukkan bahawa sesuatu sedang berlaku. Jadi dengan cara tak langsung, kita cuba atasi benda tu. Alright. Dan seperti biasa, saya akan buat sedikit ulangan pada tajuk-tajuk yang saya telah sebutkan semalam. Okey, apa yang kita cakap semalam ni ialah sesuatu yang kita tak nampak, tak jelas. Begitu juga bila kita buat perniagaan. Begitu juga kalau kita berniaga. What we do now, we based on what we know, from the information that kita ada. Jadi sekarang ni kadang-kadang banyak maklumat yang datang, kita tak boleh nak cipher, tak boleh yang kata nak guna pakai, tak boleh nak ditakrifkan sebab kita pun banyak kekurangan. Jadi dengan cara tak langsung, kalau sekiranya kita dapat memahami konsep titik hitam di langit tu, dia kata kita kena selalu ingin tahu, ada curiosity, ingin tahu what is happening, adakah permintaan kita berkembang, sama ada kita competition ada atau tidak, sama ada kita punya barang masih permintaan masih kukuh dan kuat dan sebagainya. Dan begitu juga kadang-kadang kita rasa kita nak tahu apa which happening lah dalam perniagaan kita. Jadi secara tak langsung kita tak maulah orang kata sekarang kita berniaga dalam downtrend produk yang kita keluarkan. Jadi hari ini saja, kalau saya boleh dapat ulangi balik sedikit banyak apa yang saya akan cakap, kita dapat 5 item. Okay? Apa yang cuba saya sampaikan ini, apakah teknik yang kita boleh pakai sekurang-kurangnya orang kata nak dapatkan sedikit tarifan, makna supaya kita sentiasa bersedia menghadapi dalam perniagaan kita, permintaan kita tak menurun dan sebagainya. Kadang-kadang kita feel complacent bila kita dapat one contract, right? Jadi kalau one contract dominate 100% of kita punya market, then ada elemen risk juga. Sekiranya berlaku sesuatu dalam market kita itu, permintaan kita akan tidak boleh berkembang. Oleh itu kita kena constitute at least 20%, at least 5 different industry, 5 different market kita ada, maka selamatlah buat perniagaan kita. Sebab kalau drop pun kita ada di 5 market, kalau drop satu market ada di 4 market, can compensate kekurangan jika ada. Mengapa perlunya pemikiran macam ni? Ini pemikiran kita pemikiran yang gunakan kata scenario thinking. Scenario thinking kita mengambil kira apa yang sedang berlaku sekarang ni untuk membantu perniagaan kita berkembang. Satu. Dan kita ingin tahu bagaimana keadaan permintaan barangan yang kita keluarkan. Jadi bagi itulah pendekatan juga kita mesti guna, sama ada pendekatan yang kita guna pakai ni masih boleh bertahan, masih boleh diterima pakai. Adakah kita punya distribution channel ataupun kita punya business model masih lagi mantap, ataupun business model itu keseluruhannya, ataupun adakah kita punya pricing model masih kukuh, ataupun macam mana kita punya supply model, is it still okay or not. All these module di dalam perniagaan kita kena sentiasa mengikut perkembangan dan selagi yang kita boleh. Lagi satu yang kedua, kita nak tahu bagaimana benda-benda kita ni mengatasi halangan. Sekiranya bagaimana halangan ataupun kekurangan barang,
kekurangan permintaan, kekurangan raw material, apa sort of contingencies yang kita telah lakukan. Titik hitam ni merupakan sesuatu which kami yang kita tak faham. Selalunya kita tunggu sampai dekat dah kita tulis cannot change anything, because biasa baca buku kan, riding with the wave. Jadi kita kena ikut keadaan atau panggil dance in the moment, right? Jadi benda-benda macam ni membenarkan seseorang usaha tu lebih aktif. Dengan secara tak langsung membantu pemikiran kita lebih inovasi. Dan pemikiran kita jadi kreatif dan dikata berfikir di luar kotak. Ini saya cerita tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya zoom kepada individu dia. Yang ketiga, kita nak tahu pula, adakah jalan penyelesaian sekiranya berlaku kekurangan permintaan, ataupun kita punya services is no more become the prime, is become secondary, ataupun ada terdapat kompetitor menyebabkan penurunan harga dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak meningkatkan balik strategi kita? Maka di sinilah yang saya akan bincang sebentar lagi. Saya harap yang mana dapat masuk, kiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya, silakan. Because benda ni semua melibatkan leadership. Alright? Leadership bukan kata kepimpinan, sekadar yang kita kata I'm the leader, I'm the boss. No, that's not the way. The boss is the one make sure orang buat kerja. Tapi a leader, dia tak ada. Dia make sure that everybody is participative and very excited to work to improve the organisation from that point of view. Dan saya dah cakap leaders for non-leaders. Kepimpinan bukan pada pemimpin, tetapi masih lagi, walaupun dia tukang kebun, walaupun dia orang pejabat, dia masih ada kualiti kepimpinan. Bila pekerja, sahabat kita ataupun kita punya staff mempunyai sifat-sifat demikian, maka kita akan keluar daripada fixed mindset. Selalu kita menerima input-input yang membantu kita. Jadi scenario thinking ni memerlukan di zaman sekarang. Lagi satu juga kalau kita tengok macam mana kita nak improve. Kita katakan kita punya kecekapan. Macam mana nak improve kecekapan kita? That mean kita tengok modul, kita punya operational module. Sekali mungkin pentadbiran kita macam mana? Kita kena rengok balik macam mana pentadbiran kita berjalan. Ingat tuan-tuan dan puan, saya nak cakap benda ni rambang boleh pakai lah kepada mana industri. Nanti kita boleh zoom in to different industry, sama ada tu corporate dan sebagainya. Level-level yang kita boleh bincang. Yang corporate saya bincang tuan-tuan, mereka dah ada semua facility. Okay? Mereka ada pegawai mereka ada semua. It's okay, big corporate mereka ada. Right? Yang kita yang sederhana. Yang keempat, bagaimana kita nak mendekatkan jika berlaku perubahan konteks. Bila berlaku perubahan konteks, dari segi keadaan sekarang ni, kita dalam COVID-19. Kebebasan macam dulu dah tak ada lagi. Tapi komitmen kita tetap ada. Jadi, di sini kita nak bincangkan apa yang perlu kita buat. Maka kita gunakan satu strategi yang kita panggil, dia panggil scenario thinking. Sebenarnya scenario thinking ni selalu kita pakai. Ni saya nanti sekarang, apa dia scenario thinking ni? Tak lagi. Walaupun saya cerita dah, the dot in the sky. Itu memerlukan kepimpinan untuk mengarah macam mana nak meletak kita punya kaki tangan di dalam keadaan yang tertentu membolehkan mereka lebih aktif dan bekerjasama. Inilah kelima-lima yang saya bagi sini. Okay, kelima-lima yang saya sebut ini dia merupakan salah satu kita panggilkan the sixth sense. Sixth sense ataupun kita akan sesuatu yang memberi peluang kalau orang melihat sesuatu dalam segi peningkatan, bukan kita menunduk nasib, tidak, kita cari jalan. Ini dalam pendekatan keseluruhan 5 faktor yang saya bagi tadi. Walau bagaimanapun, sekarang ni saya nak pergi balik daripada segi kita katakan apa yang saya nak maksudkan tadi, mengapa perlunya kita adakan scenario thinking. Salah satu punya ialah macam mana dia panggil social construction of reality. Okey, saya telah sebut dalam development coaching yang mana kita letak pada 2 elemen, 2 strength, iaitu social emotional, perasaan kita, diri kita dan cognitive development. Macam mana kita combine dua-dua peranan ni. Kebanyakan terlalu banyak menekan pada kognitif. Kita terbiarkan social emotional. Social emotional ni yang menegakkan seseorang tu. Dia terletaknya resilient, terletaknya di situ. Jadi bila adanya benda macam ni, social emotional ditekankan sebagai social construction of reality. Bila kita social construction, dia tertakluk pada individu, tertakluk pada human being. Sebab tu sekarang ni dia kira kita punya kaki tangan is equally important to profit. That means manpower is equal to profit. Manpower bagus, profit bagus. Manpower kurang, profit kurang. Jadi penekanan perlu dipergi situ juga. Dan yang kedua, kita nak memahami overall bigger picture. Kalau big organisation dia ada stakeholder,
apa stakeholder value dia. Tetapi kalau kita bisnes biasa, kita punya stakeholder mungkin supplier kita, pelanggan kita, pengguna kita, kita punya vendor dan sebagainya. Di sini kita memerlukan satu pendekatan yang kita mix, campuran, mix. Kadang-kadang dengan ada cara macam ni, kita boleh challenge the current thinking. Mungkin current thinking kita ni, kita suka tengok orang buat macam mana, kita ikut. Orang buat macam ni, kita buat. Orang kata pakai IT, kita pakai IT. Tapi the real concept kita tak faham. Bawahnya, dia punya platform IT ni banyak tuan-tuan. Banyak. Nanti saya akan cerita macam mana tuan-tuan boleh gunakan platform tu free of charge pada. Free of charge pada platform tu. Tak payah bayar. Dia semua dah ada dah. Cuma kita dapat masuk, kita boleh dapat meningkatkan perniagaan kita melalui dia punya networking, dia punya market yang begitu luas. Alright? Dan lagi satu juga, sebab tu kita katakan macam mana nak reframe balik benda-benda ni. Reframe itu melihat satu daripada sudut yang berbeza. Okey, saya dah cakap lebih kurang dekat 10 minit. Jadi kalau ada komen apa, tolong komen. Jadi saya akan tengoklah kalau boleh saya invite masuk discuss sekali. Sekarang ni saya tak nampak apa-apa komen. Jadi keseluruhan yang saya cerita semalam tu, berbalik sebelum saya nak pergi ke depan, apa yang saya timbulkan sekali ialah kita nak melihat sesuatu yang lebih berbeza. Sebab sekarang ni kita tak boleh tengok zaman kita berniaga macam kita berniaga dulu lagi dah. Jadi macam mana kita nak tengok sekarang? Yang ni dia kata scenario thinking. Scenario thinking kita ambil kira keadaan semasa yang kita lalui sekarang. Yang kedua, kita melihat daripada sudut the best method yang diguna pakai sekarang ni. Mungkin the best method tu kita boleh improve lebih baik lagi. Yang ketiga, mungkin sekarang ni kita melihat bahawa teknik-teknik yang kita pakai tu perlu kita bahasa. Kalau kita tak faham, kita kena cari orang yang faham membantu kita. Jadi ini keseluruhan dia. Menunjuk kata dot in the sky tu selalu ada. Apa saja gitu. Apa yang kita rancang bila kita implement, dia tak sama masa tu berlaku. Mungkin rancang 5 tahun. Bila kita plan, bila kita take off, rancangan 5 tahun tu mungkin dah jadi obsolete. Teknik dah pakai obsolete. Communication system dia dah up to date. Handphone kita pun kena beli baru dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan how to understand this dot in the sky. Okey, titik hitam di langit. Jadi nak faham benda tu, kita memerlukan sesuatu kita panggil macam mana kita nak construct reality. Sebenarnya reality tu kita yang menentukan. Benda lagi satu, saya nampak ni Syakir Jusah. Saya ingat Syakir Jusah ni mungkin daripada Ipoh ni, usahawan. Mungkin pizza ni, saya ingat Mika Pizza ni. Selamat datang, saya ingat sini. Oh ya, saya terima kasih Tuan Najib Zainal bin Zainal. Terima kasih selamat datang. Hafiz Hamzah pun terima kasih. Cikgu Razak, ini coach Cikgu Razak ni. Cikgu mengajak kepimpinan. Cikgu can comment also cikgu. So that I can bring down to the lower level so that everybody can participate. Zenain Zain, terima kasih. Syakir Yusof, ya, terima kasih. Lagi siapa lagi saya nampak? Saya nampak tadi macam, tak tahulah sama ada ke tak ada. Tadi saya nampak tadi macam Samsul ada. Tapi saya tak nampak remark apa-apa, hilang dah. Mungkin Cik Samsul masih ada atau tidak, saya tak tahu. Yang saya tahu inilah saya nampak bukan 4, 6 orang, 5 orang. Kalau masuk Cik Samsul 6 orang. Tapi tak ada nama Cik Samsul. Tapi saya nampak tadi. Okey. Daripada yang saya cakap sinilah maka terbitnya beberapa teknik-teknik yang saya cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, okey, now kita go to the interpretation. How to go about? Yang pertama sekali apa kita buat ialah is the objective that we set last time masih strong, reliable. Kalau tuan-tuan tengok salam matlamat, tuan-tuan pergi dalam YouTube saya. Saya ingat tuan-tuan minta terus subscribe dan share, like my YouTube. Saya dah ada tuduh tentang objektif saja ada 6 ataupun 7 YouTube lebih daripada 6 jam lah. Tiap-tiap setengah jam, sejam pun ada. Yang bagusnya tuan-tuan kena tengok Beyond Goal. Beyond Goal yang saya cerita tu dia meliputi apa yang saya terang tuan-tuan dan puan-puan. Beyond Goal ni dia saya terang-terangkan, saya ingat lebih daripada 400-500 orang melihat. Jadi mungkin 200-300 orang melihat. Jadi kalau tuan-tuan tengok balik, maka semua yang saya sebut sini merupakan titik-titik permulaan. Tetapi detailnya rancangan tentang nak melihat goal tu telah saya pun terpincikan. Jadi bila kita nak check balik sama apa goal kita tu still good or not, pertama sekali kita nak tengok daripada segi time scale. Time scale masa sekarang dengan dulu kita implement, adakah goal tu masih kukuh, masih mantap dan sebagainya. Jadi nak tahu tu implementation nanti kita explain balik macam mana kita nak
melibatkan kaki tangan, ataupun kalau kita seorang sendiri, usahawan sendiri, apa yang kita perlu buat. Macam saya pun, saya buat sendiri juga. Macam ni keadaan saya pun. Okey, selepas kita melihat sudut matlamat kita buat ni, sama ada perniagaan kita masih kukuh ataupun tidak, walaupun kita rasa kukuh, yes, we have to check, right? Especially food industry, we have to take care a lot of things lagi to make sure that we still can bring more customer walaupun dalam constraint keadaan kita lalui ini. Yang kedua, kita kena melihat dari sini macam mana kita tengok apa faktor-faktor yang menyebabkan berlaku peningkatan, berlaku kekurangan, menyebab berlakunya minat orang datang ke kedai kita. Yang tu tuan-tuan dan puan perlu ambil perhatian. Kalau kita berniaga makanan, orang main makan kedai kita, kita interested, kita tahu why they are interested. So that we can bring more people, so that masih ada lagi tarikan untuk orang nak masuk kedai kita. Jadi driving forces, kalau kita kata kita nak determine apa dia driving forces yang menyebabkan tempat kita buat perniagaan kita ni mendapat perhatian dan mendapat permintaan yang banyak dari orang ramai. Jadi and then begitu atau ada individu dan mungkin ada setengah lebih group, ada setengah tempat kita buat kedai makan, banyak korporat suka makan. Alright. Saya ingat mana Cik Samsul tak masuk lagi kan, saya tak nampak dia. Kau boleh Cik Samsul tolong komen sikit. Kemudian yang selepas kita tahu driving forces ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak cara dia ada. Sampai tu masa the technique we doing that nanti kita buat dalam sesi keempat. Jadi tuan-tuan kena ikuti percakapan saya. Keempat, saya akan cerita teknik satu-satu macam yang kita nak lakukan. Ini saya terang dah. Selepas kita dah mengetahui apa menyebab berlakunya penurunan, peningkatan dan sebagainya, kita kena check balik. Maka kita kena tengok yang ketiga iaitu faktor-faktor yang bagi itu boleh kita kelompokkan mereka itu ikut kluster-kluster. Okey, satu kluster corporate, satu kluster walk-in customer, satu kluster royalty, orang yang selalu main kita. Yang satu lagi kluster yang makan at certain time dan sebagainya. Sebab tu dia kata dia ada satu strategi food industry yang dia pakai dulu, dia kata add value. Add value. Macam mana? Harga yang sama, kalau katalah sepinggan harga RM5, at certain time harga tu ditukar jadi RM1 saja. Because at that time orang tak datang. Jadi dan zero saja dia reduce to $1. Dia kata apa? There is sharing value. Bila kita buat macam tu tuan-tuan puan-puan, satu cara nak meningkatkan tarikan. Yang ni kita akan talk balik dalam segi strategi yang akan datang. Okey, saya tengok sini. Saya tak nampak komen lagi. Tapi Cik Samsul tu kalau dia komen lagi, saya hantarlah kat dia punya invitation pun masuk. Kalau cikgu nak masuk pun boleh juga cikgu. Adakah Cikgu Razak nak masuk sama Cikgu Razak? Adakah cikgu nak masuk participate sama, saya boleh invite cikgu. Alright, cikgu kalau cikgu nak masuk, saya boleh invite cikgu masuk. Ini kita nak merupakan down to earth approach dulu. Kita nak mendekati usahawan-usahawan dulu. Orang kebiasaan usahawan yang selalu mengikuti percakapan saya ini merupakan dan bagi tambah nilai kepada mereka. Selepas kita mengetahui apakah faktor-faktor menyebabkan orang minta barangan kita, peningkatan dan penurunan dan sebagainya, penurunan sekarang, maka kita nak tengok dulu banyak-banyak kluster mana patut kita beri perhatian. That means we go to the right target group. Ini dia. Maka kita akan kuranglah dot in the sky itu kita lebih insyaAllah pasti. Sebab kita hanya berusaha saja. Kita tak tahu kata hari ini nak hujan atau tak hujan. Allah saja yang tahu. Tapi kita kena ada persediaan. Jadi satu yang kelima iaitu dari segi uncertainty yang kita lalui ini. Macam mana kita nak atasi sesuatu yang tak menentu. Sama kali kita tengok the impact. Yang kedua kita boleh buat metrik. Yang ni saya akan discuss balik. Satu talk of 30 minit. Macam mana kita nak hadapi uncertainty dalam perniagaan kita. Okey. Okey, terima kasih. Saya dapatlah sini. Terima kasih cik komen yang diberi oleh Cik Samsul. Cik Samsul kata titik hitam sebagai postmodern, postmortem dan analysis signal. Oh, tempat you signal putus-putus. Oh, tak apa. Sebab tu hilang tadi. Okey, apa yang Cik Samsul cakap tadi tu memang dia merupakan petanda, alright? Bahawa sesuatu is still operating. Jadi sebab tu kita kena ada yang kita tadi check balik agenda, check balik kita punya marketing model.
model marketing kita kan masih bertahan, masih utuh ataupun tidak. Yang tu kita perlu buat. Kemudian macam mana tu tentang nak buat key scenario, macam mana pilihan uncertainty tu, macam mana kita nak bisnes ni. Nanti saya akan bagi special talk how to overcome uncertainty. Macam mana kita nak usaha. Of course Allah bagi semua kepada kita sekadar berusaha saja. Terima kasih Cik Samsul. Titik hitam ni memang satu tanda that something is coming in. We do not know. Macam tsunami nak datang, kita tak tahu dulu. Lah ni banyak orang tahu dah. Sebelum pun tahu dah. Tapi bila dia mari, kita tak boleh buat apa. Kita kena terima seadanya. What we can do is before they arrive. Sama juga dalam bisnes. Sebab banyak dah saya terang. Dan last kali, keenam, macam mana kita nak frame, kita nak reframe balik. Melihat apa yang kita buat sekali ni daripada sudut yang kita ingin sampai ataupun kita ingin capai. Yang tu benda-benda 6 faktor ni, 8 faktor ni saya akan detailkan lagi. Lepas kita buat frame tu tadi, kita pergi yang nombor 7. Daripada andaian melihat suasana tu, kita pilih ada orang kata tanda-tanda yang nyata, menunjukkan sesuatu kita mengetahui. Tapi benda yang saya sebut ni tuan-tuan dan perempuan akan diikuti. Tuan-tuan minta ikuti website saya, Facebook saya, dan ikuti saya punya apa kita katakan, saya punya YouTube. Please subscribe. Saya akan buat di YouTube. Dan yang ke-8 iaitu yang ke-8, kita nak ubah sway balik approach kita keseluruhannya. Jadi dia ada 8 step. So hari ini merupakan keseluruhan. Jadi Datin Ashkim ada. Selamat datang Datin. Yang ni entrepreneur minyak wangi. Terima kasih. Jadi saya dah sebut semua ni dan tiap-tiap strategi terperinci 8 step ni saya akan buat tuan-tuan dan perempuan. Mungkin pukul 2, pukul 5 lagi saya akan cakap macam mana kita nak perbaiki balik strategi perniagaan kita. Saya akan cakap lebih kurang 30 minit lagi. Jadi yang mana datang hari ni, ikuti percakapan saya saat lagi pukul 5 dan esok dan sebagainya. Saya buat dalam bentuk discussion, nak minta ramai ikuti sama. Dan saya ingat saya nak masukkan sini Cik Samsul kalau line you clear. Cik Samsul boleh join, saya nak invite dan juga saya nak invite Cikgu Razak. Cikgu Razak dia cakap pasal kepimpinan. Jadi apa yang saya rasa Cikgu Razak boleh share sama, saya invite Cikgu Razak. Alright. Cikgu boleh join sekali. Okey Cikgu. Saya hantar kat Cikgu invitation. Cik Samsul saya telah hantar pun invitation. Please come in kalau you boleh masuk. Jadi saya boleh uraikan lagi apa yang you ingin cakap. Alright, secara tak langsung. Nanti saya akan masukkan di sini apa yang disebutkan oleh Cik Samsul tadi. Dan sekarang ni saya nak jemput Cikgu Razak. Kalau Cikgu Razak ada kesempatan masa masuk, saya hantar kat sini. Apa lagi? Supaya perbincangan kita ni lebih hebat. Okey. Okey. Saya pun hantar kepada Cikgu Razak. Kalau Cikgu Razak ada kesempatan sila masuk. Dan sini saya tengok ada komen di sini. Okey. Komen ni Cik Samsul kata titik hitam sebagai postmortem dan analisis signal putus. Okey, signal you putus-putus. Okey. Memanglah titik hitam ni sesuatu yang mendatang. Misalnya kita tengok sesuatu hitam di langit, kita tak tahu. Kalau kita tunggu pada time kita main, Allah ini kuat, kita tak sempat preparation dan sebagainya. Jadi apa yang saya cakap tu, titik hitam tu merupakan sesuatu yang terbaru sedang mendatang tanpa kita mengetahui. Dan kadang-kadang kita tak ada ilmu nak mengetahuinya. Jadi di sinilah. Jadi saya cuba bincang. Hari ini dah hari ketiga tuan-tuan dan puan yang saya bincang. Untuk Cik Samsul, kalau line you clear sila masuk dan Cikgu Razak. Cikgu Razak saya telah pun hantar invitation Cikgu Razak untuk join. Yang kalau ada apa-apa soalan, Datin Ashikin, please write in so that we make sure benda tu bukan yang confidential lah. You can write in there, insyaAllah saya akan jawab. Cikgu Razak saya dah hantar kepada cikgu invitation nak masuk dalam live saya sekarang ni. Okay, yang mana tak sempat ni tolong share because saya tahu. Okay, saya dapat feedback daripada Cik Samsul, dia tak boleh join, dia hanya melihat because line tu putus-putus. Okay, terima kasih Samsul, saya tahu. Jadi
since you like to discuss is good. Sebab saya ada lagi 5 minit saja. Sebab lagi 5 minit saya pendekkan supaya 5 minit dalam masa 30 minit kita stop. Tidak, dia tak boleh dragging. Dan satu lagi ialah kita melihat sesuatu ni sebab community kita ada kata power in community. Community kita, dan ni kita punya marketers, kita punya marketing, kita punya pelanggan, they have the power. Jadi macam mana kita boleh dapat tahu bahawa apa yang kita buat ni mengikut kehendak permintaan dia orang. Jadi cara tak langsung tentu dia rasa, weh, sesuatu yang bagus, maka kita nak faham macam mana permintaan dia orang, bagaimana penukaran cita rasa dia orang pada produk, pengeluaran ataupun services kita. Yang kedua, macam mana kita boleh collaborate. Kita tahu collaborative is one of the strategy at this moment of time. Kita tahu kalau kita compete, then it's difficult to survive. Jadi macam mana kita nak collaborate? Salah satunya kita nak collaborate ialah kita pay off in term of mutual benefit yang tiap-tiap seorang tu boleh dapat hasil daripada kita punya kerjasama. Mungkin kita try to get kita boleh dapat some other input ataupun some other information daripadanya, boleh membantu kita mengatasi sesuatu yang kita sedang hadapi, ataupun dia merupakan salah satu komponen di dalam kita nak cari strategi. Masa tu kita berbincang. Dan ketiga, kita kena tahu setiap seorang kaki tangan kita ataupun kita punya leaders dalam kita, pengurus dan sebagainya, mungkin mereka ni punya kekuatan dari segi mental capability, dari segi idea. Mungkin setengah komplain yang dia bagi kita tu merupakan satu feedback yang amat baik sekiranya, lebih baik sekiranya kita dapat membantu menyelesaikan. Sebab tiap-tiap seorang ada talent. Sebab tu kita kena mengetahui customer kita, because customer ni kadang-kadang dia punya yang saya cakap dulu, mereka adalah co-creators. Yang ni pun tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Macam mana customer boleh jadi kita punya co-creators. Macam mana customer ni they akan give the information, they themselves can help kita punya organisation to grow. Jadi cara tak langsung kita buka minda tiap-tiap seorang, kita bagi peluang semua orang berinteraksi dengan kita. Jadi maklumat-maklumat ni perlu kita lakukan, dan lagi dari segi pelaksanaan insya-Allah nanti kita discuss. Again, saya ada sesi lagi pukul 5 petang ni. Pukul 5.20, lebih kurang 35 minit, begitu saya akan cakap. Okey. Sekarang ni saya ada lagi lebih kurang 4 minit. Okey. Lagi satu ialah kita nak cuba melihat sesuatu yang kita melihat sekarang ni is relevant or not. Jadi kita testing, we test with our own self. Sama ada sesuatu yang kita gunakan sekarang ni masih bagus. Saya nampak Cik Samsul masuk, saya akan try tengok Cik Samsul sama ada boleh masuk atau tidak. Okey. Cik Samsul. Assalamualaikum Cik Samsul. Macam mana? Bolehkah Cik Samsul? Waalaikumsalam. Okay. Cuba. Cuba, okey. Kalau harap Cikgu Razak pun kalau boleh masuk, Cikgu Razak masuk. Kita ada hantar link kepada Cikgu atas permintaan. Jadi apa yang Cik Samsul boleh simpulkan daripada percakapan saya ni, pendengaran yang baru Cik Samsul dapat ni, bagi sikit feedback. What come to your mind? Apa yang Cik Samsul boleh share sikit? Pasal kita banyak usahawan-usahawan yang silakan. Okey, saya melihat daripada dua sudut lah tentang titik hitam di langit ni. Titik hitam di langit ni saya melihat dia sebagai risiko. Risiko maksudnya risiko ni ialah isu yang bakal berlaku, yang kita fikirkan, kita nampak pada masa depan. Dia belum berlaku lagi, tetapi kita nampak possibility untuk berlaku. Jadi bila nampak possibility untuk berlaku, kita perlu sediakan plan contingency lah. Plan contingency, plan untuk kita exit, plan untuk kita bersedia untuk bertukar model dan sebagainya. Di sebalik itu satu dimensi lagi, bila diterbalikkan titik hitam di langit tu, dia juga boleh jadi satu titik putih di langit juga. Kalau kita pergi ke angkasa, langit tu dia warna hitam, titik putih tu jadi bintang, satu je kan. So itu juga boleh jadi opportunity juga. Jadi maknanya titik hitam tu sebagai risiko pun dia, sebagai opportunity pun dia. Kan, jadi opportunity yang apa opportunity yang bakal berlaku pada masa depan. Jadi bila kita lihat sekarang punya trend teknologi, industri dan sebagainya,
kita boleh menjangkakan akan datang perkara ini akan berlaku. Boleh berlaku. Jadi pada waktu itu kita boleh jadi lead the market. Nak cakap memang senang lah nak buat tu. Nak buat tu satu hal kan. Kalau kita lihat sebagai risiko, kita boleh jadi follow the market pun boleh. Ya. Begitulah. InsyaAllah. Dua sudut. Okey, jadi Cik Samsul dah line Cik Samsul dah masih kelang kabut sikit, tak apa. Cik Samsul dah bagi sikit penerangan tentang titik hitam dan saya telah tadi pun huraikan pada 8 method macam mana nak mengetahui titik hitam tu. Jadi yang mana baru masuk tu, sila dengar balik recording yang ni. Saya akan masuk dalam YouTube sebentar lagi. Tuan-tuan akan melihat bagaimana terdapat 8 strategi untuk membantu kita mengetahui macam Cik Samsul kata titik hitam tu kadang-kadang menjadi risiko. Dan titik hitam juga boleh kita ubahkan jadi macam star, right? Dan sebagainya. Jadi oleh sebab kita dah ke-9 masa Cik Samsul, kita lagi ada 10 minit. Jadi yang mana saya tahu tim daripada typing ada masuk, tim seorang usahawan juga. Banyak usahawan masuk, Gis Bintulu pun masuk. Jadi Syakir Jusyah ni saya ingat ni usahawan daripada Perak ni. Orang meniaga pizza, very well known pizza saya ingat di Ipoh. Jadi saya ucapkan tahniahlah. Syabas. Cik Samsul, keseluruhan Cik Samsul. Sebelum ni Cik Samsul bagi sikit rumusan. Tadi Cik Samsul ada dengar juga tak apa saya sampaikan tadi? Ada dengar juga? Cik Samsul ada dengar apa yang cakap tadi? Ada. Okey, bagi sikit rumusan yang saya bagi tadi. You bagi sikit rumusan sebelum saya nak tutup ni. Apa yang you boleh cakap tentang yang saya sampai tadi? Sebagai oleh-oleh yang you dapat dan you boleh share dengan orang dan masing-masing pun dapat share sama. Baik, jadi jika kita melihat titik hitam tu, sama ada peluang atau risiko tu, kita boleh buat postmortem. Lihat balik goal yang telah kita setkan, adakah ia masih relevan ke atau tak relevan, perlukan pada pembaharuan ke, boleh membuat persediaan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah untuk cater perubahan yang bakal berlaku dalam pasaran lah. Itu bagi usahawan, bagi usahawan lah utamanya. Bagi pekerja pula, the best thing ialah latih minda untuk memberi nilai baru dalam organisasi. Latih mind tanpa bertumpu pada KPI semata-mata. Itulah. Sebab tu yang saya sebut tadi, ini merupakan kita punya social construction of reality. Social construction reality. Jadi individu kita ni, social emotional kita ni bersama rakan-rakan, boleh kita kerjasama membantu sesuatu dari sudut yang jarang digunakan pakai. Selalu menggunakan kognitif, pakai teori, new concept this ya. Barat banyak menggunakan pakai, tak salah. Tapi kita missing satu, kekuatan diri kita tak ada. Alright. Jadi saya ingat setakat itu saya cakap. Saya maklumkan tuan-tuan membahadir ini, please subscribe my YouTube, okay. Saat lagi saya akan bawa dalam YouTube dan make sure kita akan ada petang saat ini pukul 5.20. Pukul jam 5.20 kita akan terperincikan salah satu 8 senario yang saya sebut tadi. Saya akan berkeluarkan satu. Ini merupakan pendekatan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya balik. Jadi insyaAllah kita akan bincang dengan terperinci. Jadi saya minta tuan-tuan tolong share, subscribe dan like dan komen whatever you want to, because this one saya akan buka dulu sementara waktu. Lepas tu kita akan hanya masukkan di dalam YouTube. Please share kepada kawan-kawan kita tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni benda praktikal, tapi saya kena dulu dengan konsep, because philosophy of certainty itu tetap ada. Lepas tu baru kita pergi zoom to individual practicality dan segi pelaksanaan. Okey, saya ucapkan terima kasih Cik Samsul. Walaupun line tak berapa bagus, Cik Samsul masuk juga. Okey, gambar Cik Samsul lah ni terpacak kat saya. Dia still lah, dia tepu. Terima kasih yang dah masuk. Yang mana ni saya tak dapat melihat setengah line pun setengah area. Alhamdulillah tempat saya line clear. Saya ucapkan terima kasih yang masuk. Sila jumpa lagi saat lagi pukul 5.20. Please share, please comment. Alright, I welcome any comment, any share daripada tuan-tuan dan puan-puan sebagai satu feedback dan satu peningkatan. Ini katakan power in the community. Saya ucapkan terima kasih. Please share, subscribe hanya YouTube. Kita jumpa lagi petang ni pukul jam 50. Terima kasih Cik Samsul, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.